Pantau agenda reformasi hari ini memberikan fokus kepada keadaan banjir di Johor dan kita nak melihat bagaimana kita nak bersedia daripada segi mengurangkan risiko bencana. Profesor Insinyur Dr. Fadil Muhammadin, Pengarah Pejabat Pelestarian Universiti Teknologi Malaysia bersama dengan kami pada jam ini. Prof berada di Johor Bahru pada ketika ini. Johor Bahru pun katanya hujan lebat juga. Mungkin dapat kita berikan gambaran sikit di seluruh negeri Johor bagaimanakah keadaannya. Kalau di Kota Tinggi tadi air memang tinggi tetapi dalam masa yang sama mungkin tidak selebat semalam hujannya, tapi realitinya ramalan kaji cuaca dengan realiti yang berlaku di lapangan mungkin sukar untuk dipadan dan juga diramalkan. Bagaimana Prof menghadapi risiko dan juga banjir di Johor kali ini? Terima kasih. Saya melihat kepada perubahan yang ada pada ketika ini, di mana kalau kita lihat sebenarnya telah pun seperti mana yang kita tahu bahawa kaedah untuk menentukan dari segi satu jangka masa tempoh untuk berlakunya hujan lebat terutamanya di Johor Bahru untuk seminggu yang akan mendatang sebenarnya akan berlegar sekitar antara jam 12 hingga jam 2 petang. Maknanya itu adalah waktu yang paling tinggilah di mana dijangkakan. Dan sekitar Johor Bahru, Kulai, Senai dan sebagainya telah merujuk kepada satu proses yang tertinggi pada semalam yang menyebabkan banyak pusat-pusat penempatan sementara diwujudkan bagi membolehkan ramai lagi daripada mangsa banjir untuk berlindung dan sebagainya. Jadi saya mendapati pada tahun ini situasi yang lebih kurang serupa seperti mana tahun lepas, cuma tahun lepas dia berlaku antara bulan Februari dan Mac. Tapi pada tahun ini dia telah berlaku jangkaannya lebih awal selepas daripada proses yang kita lihat di peringkat Pantai Timur. Jadi bermakna kita dapati semua sudah mula beralih ke bahagian sebelah barat, pantai barat, terutamanya menuju ke kawasan Mersing, kawasan Keluang, Segamat dan sebagainya. Jadi kita dapati pada masa yang akan datang dalam seminggu, 2 minggu ini kita akan dapati dia akan mula beredar ke pantai barat. Adakah ini gelombang yang tertinggi ataupun yang paling buruk itu belum lagi berlaku ataupun bagaimana Prof? Bukan kita nak menakutkan tapi kita hanya untuk memahami situasinya. Risiko banjir sebenarnya ianya melibatkan kepada pelbagai faktor dan salah satu yang kita lihat pada masa sekarang adalah lebih kepada intensiti kelebatan hujan yang berlaku dalam satu-satu kawasan dan perlu kita ingat bahawa kebanyakan kawasan yang berlaku banjir pada kali ini adalah kawasan yang biasa berlakunya banjir. Bermakna ianya telah pun dijangkakan lebih awal dari segi ramalan kaji cuaca yang berlaku by Met Malaysia. Cuma saya mungkin boleh mengatakan bahawa pada kali ini kemungkinan mungkin persiapan yang lebih baik yang perlu dilakukan oleh agensi-agensi tertentu yang melibatkan kepada pengurusan bencana dan juga bagaimana untuk membuat dalam bentuk pengasingan ataupun dipanggil sebagai relokasi lah dari segi penempatan penduduk dan sebagainya apabila menerima maklumat-maklumat lebih awal. Kita boleh menjangkakan maklumat awal ni sekitar antara 2 hingga 3 hari lebih awal dan persediaan itu perlu dilaksanakan dengan segera. Cuma kerisauan saya di sini adalah bagi penduduk yang biasa dengan banjir, mereka mungkin boleh bersedia dari segi mungkin tidak melakukan aktiviti perniagaan atau aktiviti rutin, tetapi ke mana mereka nak pergi. Jadi lokasi mana yang nak pergi dan sebagainya, inilah yang perlu diberi perhatian, iaitu kita perlu sekarang ni menyegerakan kepada kits kecemasan bagi setiap mana-mana penduduk yang berisiko banjir, maka mereka akan perlu bersedia pada bila masa untuk berpindah dan apakah persiapan yang mereka perlu laksanakan. Yang ini yang saya rasa yang perlu dititik beratkanlah pada masa sekarang. Prof, bagaimana kita melihat? Ada tadi bila saya bersama dengan wartawan Ridauddin Daud di Kota Tinggi, mereka mengatakan bahawa mereka dah menjangkakan dan tahu ada banjir. Tapi kita taklah kata mereka itu reda dengan keadaan semasa. Kerana akhirnya apabila kita menggunakan frasa itu tidak mengubah kepada kerugian yang mereka tanggung. Kalau sebagai seorang peniaga kedai ubat-ubatan yang musnah akibat banjir. Anak-anak yang nak ambil SPM dalam minggu-minggu ini juga. Justru ini melibatkan kos, ini melibatkan kerugian. Ya, justru adakah kita, bagaimana kita nak mengambil satu langkah pendekatan yang lebih baik dan pengurusan banjir, pengurusan bencana ini memerlukan kos yang sangat tinggi untuk jangka masa panjang. Bagaimana kita nak memulai daripada situ dahulu, Prof? Baik.
Sebenarnya pada pandangan saya, jangkaan kepada proses ini boleh berlaku dalam jangka masa pendek, jangka masa sederhana. Jangka masa panjang mungkin dia akan melibatkan kos yang lebih tinggi. Pada jangka masa pendek, sebenarnya apa yang perlu saya memberi pandangan kepada mana-mana pihak berkuasa yang terutamanya melibatkan kepada keputusan untuk melaksanakan satu mitigasi banjir dan sebagainya. Yang pertama yang perlu dilaksanakan adalah kesiapsiagaan yang perlu, di mana proses komunikasi itu mesti lebih efektif kepada mana-mana warga ataupun masyarakat yang mereka biasa di kawasan mengalami banjir. Jadi maknanya komunikasi ini perlu dilaksanakan dalam tempoh seminggu lebih awal, di mana mungkin pada ketika ini jangka masa yang kita bagi kepada mana-mana penduduk yang berisiko ini, kita berikan apakah SOP ataupun garis panduan yang perlu mereka laksanakan dan ke mana yang sepatutnya mereka pergi. Sebagai contohnya pusat penempatan banjir ataupun lokasi-lokasi tertentu yang boleh mereka, kalau boleh mereka boleh mulakan dari segi proses perpindahan tersebut. Yang kedua adalah untuk menjaga aset. Maksudnya aset apa yang perlu dilaksanakan. Jadi mungkin beberapa kementerian ataupun agensi perlulah membuat satu senarai semak yang boleh diberi dalam bentuk infografik kepada pihak-pihak mereka ini, contohnya warga ni, kita bagi dalam bentuk komunikasi, mass media. Kita war-warkan apakah yang perlu mereka laksanakan secara lebih efektif. Jadi dalam jangka masa yang lebih singkat ini, saya rasa ianya tidak banyak melibatkan kepada kos yang tinggi. Selain daripada persiapan yang dilakukan oleh mana-mana agensi yang melakukan proses-proses pemindahan dan sebagainya ataupun kelengkapan. Saya rasa benda ini sudah ada. Cuma dari segi kesiapsiagaan di peringkat penduduk itu sendiri dan aset-aset yang sepatutnya mereka perlu lindungi, patutnya perlu dimasukkan dalam satu kerangka dalam bentuk yang jangka masa pendek. Sebab kita akan menghadapi lagi gelombang ini bukan hanya dalam bulan Januari. Saya jangkakan nanti dia akan juga ada rentetan pada bulan Februari dan pada bulan Mac sekurang-kurangnya. Jadi ini yang perlu dilaksanakan. Segeralah. Kalau bulan Mac tu dah nak bulan puasa kat situ, satu persediaan yang lain juga. Prof, satu perkara lagi, bagaimana kita melihat kepada penghakupayaan komuniti dalam tindakan seperti ini? Mungkin ada modul-modul ataupun cerita success story yang kita boleh fahami di negeri Johor khususnya. Bagaimana NGO di peringkat negeri digerakkan dengan sebaiknya dan juga pihak lokaliti diberikan empowerment yang lebih untuk dapat membuat keputusan sendiri dan juga menggerakkan sumber mereka. Dan adakah wujud satu perbezaan yang jelas dalam menguruskan banjir kali ini dan kita pelajari daripada pengurusan bencana yang sebelum ini? Baik, saya boleh memuji dalam banyak gerakan misi bantuan banjir pada masa sekarang sudah pun lebih tersusun dan teratur. Sebagai satu contoh, kita baru-baru ni kita ada gerakan di peringkat NGO di Johor yang mana mereka menyantuni tanpa disuruh, tanpa diminta oleh sesiapa, mereka sudah pun mempunyai gerakan mereka tersendiri dan mereka dibantu dengan agensi penguatkuasa dan juga mereka yang berada di lapangan. Jadi saya rasa isunya tidak ada yang begitu kritikal dalam bentuk untuk misi bantuan pada kali ini. Yang kedua adalah saya rasa proses ataupun peringkat yang perlu dilaksanakan dekat sini, yang perlu dilaksanakan lebih baik dan dari segi kerjasama adalah melibatkan kepada proses untuk melakukan di mana lokasi-lokasi yang berisiko tadi, yang menghadapi kepada bantuan yang perlu disegerakan. Sebagai satu contoh, kalau di kawasan bandar, bagaimana misi bantuan itu perlu digerakkan. Kalau berlaku di kawasan pinggir bandar, contohnya mungkin berdekatan dengan kawasan paya bakau ataupun laut dan sebagainya, mungkin ada beberapa tempat yang sukar untuk dilalui secara biasa dan memerlukan mungkin bantuan udara sebagai satu contoh. Jadi yang ini yang kita lihat bahawa gerakan-gerakan misi bantuan tadi dia memerlukan sinergi yang lebih baik. Sebagai satu contoh, mungkin sudah ada latihan yang kita bagi kepada pihak-pihak sukarelawan. Biasanya sukarelawan ni mereka tidak mempunyai model tertentu. Mereka adalah berdasarkan kepada pengalaman sahaja. Jadi mungkin kita minta NADMA sebagai satu contoh agensi yang memang menguruskan berkenaan dengan bencana sudah boleh melaksanakan modul-modul. Saya percaya mereka sudah pun mempunyai modul ini, yang mana modul ini boleh digerakkan bersama dengan agensi seperti universiti. Kita ada di beberapa modul yang kita laksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya lihat di sini adalah melibatkan kepada tahap apakah
program yang perlu dilaksanakan sewaktu banjir untuk komuniti-komuniti kecil. Contohnya melaksanakan program meletakkan benteng-benteng pasir di sekitar rumah dan sebagainya bagi persediaan awal. Jadi modul ini perlu dibuat di peringkat komuniti yang lebih kecil. Jadi apabila kita nak mengalami ataupun nak menghadapi misi banjir, sekurang-kurangnya mempunyai masa kepada pihak ataupun mangsa banjir tadi itu untuk bergerak lebih cepat apabila berlakunya banjir di kawasan mereka. Dan itu kita harapkan. Prof, terima kasih kerana sudi memberikan sedikit sebanyak pandangan dalam pantau agenda reformasi pada petang ini. Kalau ada kelapangan dan juga ada perkembangan lain khususnya banjir di Johor, kami akan hubungi lagi. Terima kasih banyak Prof. Itu tadi kita bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Fadil Mohammadin, merupakan pengarah Pejabat Pelestarian Universiti Teknologi Malaysia. Bagi anda yang di Johor khususnya ataupun di Pahang yang berisiko dengan bencana banjir, harapnya dapat memberikan perkembangan ataupun dapat mengikuti perkembangan terkini dan juga berpindah sekiranya diarahkan. Semoga semuanya diuruskan dengan baik mungkin. Sekian saja pantau agenda reformasi untuk petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.